This video is brought to you by Shopee Shop Saviosa Store. Mereka menawarkan kepada kita One Piece Magic Mark Color Changing Ceramic Glass yang sangat sesuai dijadikan sebagai hadiah kepada keluarga korang, kawan-kawan korang, pekerja, rakan sekerja mahupun untuk kegunaan korang sendiri. Mark ajaib ini sangat-sangat menarik bagi aku sebab bila kita tuang air dalam mark ini, color mark tu akan bertukar. Nak pula macam Luffy ni. Nampak gambar seketul Luffy je, tapi bila dituang air, naiklah gambar dia dalam gear second dia tu. Korang kena dapatkan segera sebab diorang ada follower voucher, which means during check out barang, korang terus akan dapat voucher dan korang boleh letak nama korang free of charge, dan setiap minggu random free gift akan diberikan untuk lucky buyer. Nak lagi best? Bersempena Shopee 12.12 ini, korang boleh dapat voucher berganda-ganda. Dapatkan segera Magic Mark ini only at Saviosa Store. Link aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Dan aku juga nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Tok Bomoh ni sebab sudi menjadi customer pertama cookies aku, dan Alhamdulillah hari tu juga aku settlekan packaging dan dah pun hantar cookiesnya as requested. Yes, memang aku ada bagi free gift sekali. Thanks guys, sudi support, sudi viralkan kepada kawan-kawan, dan kepada yang nak dapatkan cookies ini lepas ni, korang boleh klik link di ruangan pin komen kat bawah. Okay, thank you so much my brothers. Jom kita layan video. Bismillahirrahmanirrahim. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini, aku akan kongsikan dengan korang semua chapter review terbaru dan terkini, iaitu chapter yang ke-1069 manga One Piece. Memang mantap habis lah guys. Chapter kali ni kita bakal melihat pertarungan bagi Gear 5th Luffy menentang Awakening milik Lucci. Kita juga bakal mendapat pendedahan tambahan tentang Devil Fruit Luffy daripada Dr. Vegapunk, dan bakal mengetahui keadaan terkini yang sedang berlaku di Marine Headquarters yang berada di New World. Tapi sebelum itu, jom kita recap sikit macam biasalah what happened in the last chapter. Dalam chapter 1068 dengan tajuknya A Genius Dream yang lepas, CP0 telah pun tiba di Egghead Island sekalipun permintaan mereka untuk memasuki pulau tersebut telah ditolak oleh Pythagoras. Namun mereka tetap memasukinya. Sementara itu, Kuma telah menteleportasikan dirinya meninggalkan Momoiro Island dan menyebabkan Dragon sangatlah terkejut. Vegapunk pula telah mendedahkan tentang impiannya dan menerangkan bahawa ianya merupakan kaitan dengan The Void Sentry yang menjadi punca kenapa dia ingin dihapuskan oleh The World Government. Setelah mendapat tahu tentang kehadiran CP0, kumpulan mereka telah melihat pertarungan bermula. Semasa itu juga Luffy dan Rob Lucci telah pun berjumpa antara satu sama lain. So, nak tahu what happened in this chapter? Make sure korang tonton video ini sehingga ke akhirnya. So, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanda dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodomo. Kisah seorang anak yang duka Mustafa karena ibunya patuh. Tajuk bagi chapter yang ke-1069 pada kali ini berjudul The Desire of All Things Are Born to This World. Dalam cover page pada kali ini, kita dapat melihat sambungan bagi Germa 66 Cold-Blooded Voyage volume yang ke-26 yang menunjukkan gambar seorang watak yang sedang memegang segelas minuman dan menghisap cerut di hadapan kapal yang tertulis presented by Lufeld Mats. Dengan tajuk bagi cover page ini adalah Lone Shark King Dufel's Charitable Work, The Research Institute of Peace, Mats. Membuka tirai chapter pada kali ini, kita dapat melihat pengkaji Egghead Island yang sedang berlari ketakutan kerana Master Atlas mereka telah pun dikalahkan. Panel yang seterusnya pula menunjukkan kepada kita Jinbe, Chopper dan Luffy yang sedang membawa Bonnie di atas bahunya sedang berhadapan dengan ejen CP0, sambil pengkaji di sana mengatakan bahawa ada penceroboh dalam pulau mereka dan mengapa Cyber Paul membuat kekacauan di sini. Chopper kemudiannya sangatlah ketakutan apabila melihat Rob Lucci berada
di hadapan mereka sehingga Chopper mengalirkan air matanya. Jinbei pula tertanya-tanya, adakah benar si P-Zero ingin mendapatkan Vegapunk, manakala si Luffy telah pun bertanya kepada Lucci, mengapakah kau berada di sini? Lucci dengan selamba je jawab yang ini adalah pulau The World Government, sambil burung merpati di bahunya itu berkuku membenarkan kata-kata Lucci itu. Lepas tu barulah si bakal Sencho ini sedar yang betul lah apa yang dikatakan oleh Lucci itu. Sepatutnya kehadiran Lanun seperti mereka di pulau itulah yang menjadi satu hal yang pelik. Aduhlah si Luffy ni. Chopper kemudiannya telah mengajak mereka untuk melarikan diri ke puncak pulau tersebut. Kaku kemudiannya mengatakan kepada Lucci bahawa benda ini sangatlah menjengkelkan. Mereka sedang berhadapan dengan Straw Hats Crew. Jewelry Bonnie juga ada di sana. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk menyentuh mereka semua, memandangkan Luffy kini merupakan seorang Yonko dan mereka tidak sepatutnya berlawan dengan Luffy selagi tidak mendapat kebenaran daripada pihak atasan. Luffy kemudian terus mencampakkan Bonnie kepada Jinbei, menyebabkan Jinbei terkejut dengan tindakan Luffy itu. Gitu je si Luffy campak si Bonnie itu. Pada panel yang seterusnya pula, Stussy telah membenarkan kata-kata dari kaku itu dengan menambahkan lagi bahawa memandangkan mereka semua adalah pengikut seorang Yonko, satu perbalahan kecil pun mampu untuk mencetuskan sebuah peperangan yang sangat besar, dan Stussy juga mengarahkan ejen yang berada di sana untuk segera melaporkan hal ini kepada Marine. Luffy kemudian sangatlah terkejut melihatkan keadaan Atlas yang telah pun terbaring dan mengalami kerosakan yang teruk. Luffy kemudiannya mengatakan bahawa ini adalah satu perkara yang teruk dan perempuan ini adalah perempuan yang mereka jumpa tadi. Pada panel yang seterusnya, Lucci mengatakan bahawa dia sedar yang berlawan dengan Straw Hats bukanlah satu idea yang bagus. Akan tetapi panel kemudiannya menunjukkan Luffy yang mengarahkan Chopper untuk segera merawat Atlas. Chopper menerima tugasan tersebut sambil mengatakan bahawa tugasan ini menurut Chopper lebih sesuai untuk diuruskan oleh Franky dan bukanlah dirinya. Lucci kemudiannya telah menyuruh Luffy untuk diam kerana ini adalah isu dalaman kerajaan. Luffy kemudiannya dengan bengis telah mengherdik Lucci dan mengatakan bahawa perempuan ini telah pun memberikan makanan kepada kami. Kau tahu tak? Sudah, kalau dah bak bagi makanan ni, si Kaido pun kena tibai sampai lunyai dengan Luffy. Nampak gayanya kita dah boleh ramal apa masa depan si lucu ni. Panel kemudiannya telah beralih ke arah Marine Headquarters yang berada di New World. Sakazuki Akainu sangatlah terkejut apabila mengetahui bahawa Mugiwara Pirates kini sedang berada di Egghead Island dan bertanyakan kenapa mereka ada di sana. Akainu menambahkan lagi bahawa keadaan sekarang semakin bertambah rumit. Adakah ini bermaksudnya Vegapunk sedar bahawa Cypher Paul sedang memburu dirinya? Seorang Marine yang lainnya telah bertanyakan kepada Akainu adakah ini bermakna Cypher Paul telah masuk ke pulau tersebut secara paksa. Akainu kemudiannya berkata bahawa sekiranya mereka ingin mengisytiharkan perang, mereka sepatutnya merujuk kepada Akainu terlebih dahulu, dan Akainu juga mengatakan bahawa sekiranya Vegapunk membentuk sebuah pakatan dengan Straw Hat, maka ianya akan meninggalkan satu kesan yang sangat teruk kepada kekuatan ketenteraan Marine. Dia kemudiannya telah bertanyakan di manakah keberadaan Kizaru, dan ternyata Kizaru telah pun bergerak menuju ke Pulau Egghead selepas mendengar strategi daripada Marine. Akainu juga mengarahkan untuk mereka memberitahu kepada Lucci agar tidak melakukan apa-apa tindakan sebelum pihak Marine sampai di Egghead Island, dan Lucci tidak boleh untuk berlawan dengan Luffy dalam apa keadaan sekalipun. Panel kemudiannya telah beralih semula ke arah Egghead Island yang menunjukkan zoom out panel bagi pulau tersebut sambil CP0 mengarah Lucci untuk bersabar. Namun demikian, pada panel yang seterusnya kita dapat melihat ternyata Lucci dan Luffy telah pun berada dalam mode awakening masing-masing dan berlawan antara satu sama lain. Chopper yang sedang berlari mengarahkan Luffy untuk tunggu sebentar, manakala Jinbei mengingatkan kepada Luffy untuk sedar kedudukan mereka di pulau tersebut dan mengatakan bahawa ini bakal menjadi satu insiden yang besar. Panel kemudiannya telah beralih ke arah control room di mana Nami yang sedang melihat pertembungan Luffy dan Lucci dari monitor telah bertanyakan apakah itu? Adakah Rob Lucci kelihatan begitu sebelum ini? Shaka kemudiannya telah mengatakan bahawa perkara ini sangatlah rare. Lihatlah bagaimana kelajuan mereka. Terdapat banyak kes di mana kebangkitan daripada jenis Zoan ini telah pun mengambil alih diri penggunanya daripada personality mereka yang asal. Pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan form awakening bagi Neko Nekonomi model leopard milik Lucci sambil dia mengatakan kepada Luffy bahawa jangan fikir yang hanya Luffy sahaja yang sudah menjadi semakin kuat. Kaku pula cuba untuk menghentikan Lucci memandangkan mereka masih lagi belum mendapat kelulusan daripada pihak atasan. Pada panel yang seterusnya, Vegapunk yang asli telah pun muncul di dalam control room sambil bertanyakan kepada Shaka, adakah The White Warrior telah pun muncul? Franky yang melihatkan Vegapunk berada di sana tersangka
sangat-sangatlah teruja sehingga matanya menjadi bentuk cinta memandangkan baru sahaja sebentar tadi Vegapunk berada di bawah. Vegapunk kemudian telah bertanyakan kepada Nami apakah gelaran bagi transformasi Luffy ini. Nami sendiri menjawab bahawa mereka pun tak tahu tentang perkara tersebut dan bertanyakan semula bukankah itu kuasa daripada Gomu Gomu no Mi. Kemudian kita ditunjukkan oleh Oda dengan satu double page yang mana Vegapunk mendedahkan kepada kita sekali lagi tentang Hito Hito no Mi model Nika. Vegapunk telah memberitahu kepada Nami bahawa tidak pernah ada langsung rekod nama Gomu Gomu no Mi yang tertulis dalam ensiklopedia Devil Fruit yang lama, menyebabkan Nami sangat terkejut dan bertanya, apa benda semua ini? Usop kemudiannya mengatakan bahawa sekalipun Vegapunk menyatakan sedemikian, namun Luffy sendiri yang memanggil buah tersebut sebagai Gomu Gomu no Mi. Kemudian Vegapunk dengan terujanya memuji keindahan bagi form baharu Luffy itu sambil memerhatikan perlawanan antara Awakening Luffy dan Awakening Lucci melalui skrin yang terdapat dalam control room tersebut. Vegapunk mengatakan lagi bahawa form Luffy ini kelihatan sama dengan dewa yang pernah disebut dalam dokumen kuno. Sanji yang terkejut terus bertanya, seorang dewa? Kita tengah bercakap pasal Luffy ini. Luffy ini budak bodoh ya. Kemudian pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Luffy yang berada dalam form Gear 5-nya yang sedang melompat ke girangan dan mengelak serangan dari Lucci sambil Vegapunk menjawab soalan Sanji tadi dengan mengatakan bahawa the warrior of liberation yang senantiasa bermain-main dan meletakkan senyuman di wajah orang lain dan ianya juga dikenali sebagai The Sun God Nika. Guys, pause kejap guys. Sebelum ni aku ada buat satu teori yang sangat menarik tentang kemampuan Sun God Nika. Inilah yang menyebabkan Roger dan nakamanya tergelak semasa mereka tiba di Laugh Tale dalam kedua-dua video ini. Kat sini korang boleh tengok dalam bahasa Melayu, kat sini dalam bahasa Inggerisnya. Jadi aku harap korang dapat menonton video ni dan share kepada nakama di luar sana kerana teori ini sangatlah menarik. Please support this video. Okay guys, sebab aku ambil almost seminggu lebih untuk siapkan video ni. Alright, kita sambung balik. Nami kemudian telah mengatakan bahawa dia tidak pernah pun mendengar tentang Nika sebelum ini. Kemudian pada panel yang seterusnya sambil menunjukkan wajah Luffy yang sedang tersenyum, Vegapunk mengatakan kepada Nami bahawa selayaknya dia tidak mengetahui tentang Nika ini, memandangkan nama Nika ini telah pun dipadamkan daripada catatan sejarah. Kemudian pada panel yang seterusnya sambil menunjukkan Luffy yang terjojol matanya kerana terkejut dengan kehadiran Lucci di hadapannya, Vegapunk mengatakan bahawa akan tetapi selagi manusia masih terus mencari tahu tentangnya, maka kewujudan Nika tidak akan pernah lenyap. Pada panel yang seterusnya pula kita dapat melihat Luffy yang mengelak serangan daripada Lucci dengan lucunya sambil menarik-narik kepala getahnya ke situ dan ke sini dan ke sana. Ada kalanya dia tersengih, ada kalanya dia tersenyum dan ada juga saatnya dia tertidur. Sambil mengelak serangan daripada si lucu-luci itu. Dah macam kartun Tom and Jerry dah scene macam ni kan. Sambil Vegapunk mengatakan bahawa nafsu keinginan bagi semua benda terlahir di dunia ini. Sebagai contoh pada panel yang seterusnya sambil menunjukkan wajah Nami yang kebingungan, Vegapunk mengatakan bahawa Devil Fruit juga mempunyai konsep yang sama. Dan pada double page yang seterusnya pula kita dapat melihat sambungan bagi penjelasan Vegapunk yang mengatakan bahawa buah iblis adalah potensi bagi evolusi manusia yang diinginkan oleh sifat manusia. Kan bagus kalau aku macam ini, kan bagus kalau aku macam itu. Maka kuasa buah iblis ini mewakili kehendak masa hadapan manusia itu. Pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan panel Lucci yang masih lagi cuba untuk menyerang Luffy. Kemudian sambil menunjukkan wajah Robin yang penuh persoalan, Vegapunk menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa kemampuan luar biasa ini dibenci oleh lautan yang merupakan the mother of all nature. Kemudian Oda memayungkan kepada kita satu panel yang menunjukkan Luffy Nika dan Lucci Awakening yang sedang melagakan tumbukan mereka sambil terpercik haki daripada tumbukan mereka. Kemudian panel menunjukkan pengkaji-pengkaji yang tercengang-bangang sambil Vegapunk menyambung lagi penjelasannya dengan mengatakan bahawa disebabkan oleh itulah mereka dibebankan dengan air laut sebagai kelemahan mereka. Kemudian panel menunjukkan Luffy dan Lucci yang masih lagi berlaga tumbukan dalam keadaan Luffy yang tersenyum manakala Lucci pula kegeraman. Kemudian panel menunjukkan Vegapunk yang mengatakan bahawa pengguna-pengguna buah iblis ini hidup di dalam satu skala yang berbeza, yang mana
sering dihajati dan dibayangkan oleh manusia. Sambil panel menunjukkan Luffy yang sedang tersenyum riang. Kemudiannya panel menunjukkan Luffy dan Lucci yang telah pun terpelanting ke belakang dek kerana kuatnya kesan tumpukan mereka berdua, sambil Vegapunk mengatakan bahawa ini adalah teori aku. Tidak perlu untuk kita fikirkan tentang ianya dewa ataupun bukan. Bukankah dunia ini sangat menarik? Kemudian kita ditunjukkan dengan panel wajah Sanji, Franky, Usopp yang sangat-sangat terkejut. Pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Sentomaru yang memerhatikan Luffy yang tergelak sambil berterbangan. Sentomaru yang merupakan Kapten Unit Science Marine Headquarters mengatakan bahawa hari ini sepatutnya adalah hari cutinya dan bertanya kepada Vegapunk apa yang patut dia lakukan. Kemudian panel yang seterusnya menunjukkan S-Shark, S-Snake dan S-Hawk yang sedang berdiri di hadapan Sentomaru sambil Vegapunk menjelaskan kepadanya bahawa kini CP0 sedang memburu Vegapunk. Vegapunk juga meminta maaf kerana tidak memaklumkan perkara tersebut lebih awal kepada Sentomaru. Sentomaru kemudiannya mengatakan bahawa bukankah tindakan ini juga menjadikannya sebagai seorang penjenayah. Vegapunk membenarkan kata-kata Sentomaru itu dan mengatakan bahawa dia sepatutnya meminta pendapat daripada Sentomaru terlebih dahulu. Sentomaru kemudiannya mengatakan bahawa CP0 adalah pakatan mereka, manakala Lanun adalah musuh mereka. Adakah dia sepatutnya mengarahkan Seraphim untuk memihak kepada CP0? Kemudian sambil panel menunjukkan wajah-wajah Seraphim, Vegapunk telah pun berkata kepada Sentomaru bahawa Vegapunk lah yang telah mengambil Sentomaru pada saat dia tidak mempunyai makanan langsung. Lalu bertanyakan apakah keputusan yang ingin dilakukan oleh Sentomaru. Sentomaru kemudiannya dalam keadaan yang serba salah mengatakan bahawa Vegapunk telah meletakkannya dalam keadaan yang begitu sulit. Kaku kemudiannya mengatakan bahawa mereka mempunyai 3 Seraphim dan ianya kelihatan sangat kuat. Kaku kemudiannya mengarahkan S-Bear untuk segera menghapuskan Seraphim yang lainnya. Namun demikian, Stussy mengatakan kepada Kaku bahawa perkara tersebut adalah mustahil dan kini mereka berada dalam disadvantage. Sentomaru kemudian mengarahkan S-Bear untuk menghapuskan kesemua pegawai kerajaan yang berada di sana. Kaku kemudiannya baru teringat bahawa keutamaan yang dimiliki oleh authority chip mereka tidak standing dengan apa yang dimiliki oleh Sentomaru. Pada panel yang seterusnya kita dapat melihat S-Bear telah pun menyerang pegawai kerajaan yang berada di hadapannya, menunjukkan bahawa dia telah mematuhi arahan daripada Sentomaru sebentar tadi. Pada panel yang seterusnya, Stussy telah pun menerangkan bahawa tingkatan keutamaan yang dipatuhi oleh Seraphim ini adalah berbeza dengan pasifista yang lain. Sekalipun Gorosei yang memberi arahan melalui Denden Mushi, ianya tetap tidak berkesan. Sambil kita ditunjukkan dengan tingkatan keutamaan bagi pasifista yang biasa, yang mana nombor 1 adalah Gorosei, diikuti dengan Vegapunk, Stella dan Satellite, kemudian diikuti oleh Sentomaru dan akhir sekali barulah pemegang chip keutamaan. Kaku kemudiannya mengatakan bahawa sekarang ini kalau difikirkan balik, ianya akan menjadi satu kerugian sekiranya mereka menghapuskan Seraphim. Tak guna betul. Lucci, kenapa kau tak fikir pasal semua ni? Pada panel yang seterusnya kita dapat melihat satu gerakan baru daripada Luffy, iaitu gerakan Gomu-Gomu no Mogura Pistol, yang merupakan satu tumbukan yang telah menembusi tanah lalu menukarkan tanah tersebut menjadi getah sehingga tumbukan Luffy itu telah menghinggap ke tubuh Lucci, menyebabkan darah terpercik keluar daripada mulut Lucci. Sentomaru kemudian telah mengarahkan Seraphim S-Snake untuk membimbing Straw Hat Spider ke kubah hadapan dengan menggunakan vacuum rocket, manakala S-Shark dan S-Hawk diarahkan untuk menghalang CP0. Jinbei yang kebingungan telah bertanyakan kepada Chopper adakah matanya sedang menipu dirinya. Chopper kemudiannya bertanyakan adakah Jinbei juga perasan perkara yang sama. Chopper fikir yang Seraphim itu kelihatan sama seperti Jinbei. Jinbei kemudiannya mengatakan bahawa mereka yang berkulit perang ini nampak sama dengan bekas-bekas Shichibukai. Jinbei tak sangka yang Vegapunk akan mengklonkan mereka. Pada panel yang seterusnya, Luffy telah pun menegur Sentomaru dengan memanggilnya sebagai budak kapak. Sentomaru kemudian mengatakan kepada Luffy untuk tidak memanggil dirinya dengan nama senjatanya, dan Sentomaru juga berpesan kepada Luffy supaya tidak lupa yang mereka ini sebenarnya adalah musuh. Sentomaru juga bertanyakan kepada Luffy adakah dia akan membawa Vegapunk keluar bersamanya. Luffy kemudiannya membenarkan soalan tersebut, memandangkan Vegapunk sendiri yang meminta kepadanya permintaan tersebut. Sentomaru kemudiannya mengatakan bahawa dia tidak tahu sama ada dia boleh mengharapkan Luffy ataupun tidak, tapi siapa sangka yang Luffy bakal menjadi seorang Yonko. Sentomaru juga bahkan tak faham dengan form baru Luffy ini. Namun tiba-tiba Lucci yang berada dalam mode awakeningnya telah pun menikam tangannya menembusi dada Sentomaru yang sedang bercakap dengan Luffy itu. Pada panel yang seterusnya, wajah Nika yang riang tadi kini sudah hilang dan ekspresi wajah Luffy sangatlah terkejut dan marah melihatkan tindakan Lucci itu sambil menjerit memanggil nama budak kapak. Panel yang seterusnya menunjukkan kepada kita Sentomaru yang berada dalam keadaan yang nazak. Pada panel yang terakhir kita ditunjukkan dengan wajah awakening daripada Lucci yang mengatakan kepada Sentomaru, Seraphim mematuhi arahan daripada engkau. Kami hanya perlu membunuh menara kawalan mereka dan
chapter pun tamat. Dan sedikit berita sedih bagi pembaca manga. Manga akan berehat dan akan bersambung semula pada Weekly Jump New Year issue 45. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content. Dan insyaAllah esok aku dengan Zahir akan live bersama-sama. So pastikan korang block jadual korang supaya nantikan kita orang berdua punya live untuk menghuraikan apa yang telah berlaku di dalam chapter 1069 yang gila ini guys. Dan insyaAllah kita akan live lepas solat isyak, mungkin pukul 9 ataupun 9 suku macam gitu. Dan kita akan live sampailah sebelum start bola quarter final. Go England. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi